Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian, alhamdulillah pada hari ini saya hadir dalam sesi vaksinasi kepada anak-anak sekolah untuk tingkatan 1 hingga 3 untuk 4 buah sekolah, dan keempat buah sekolah ini diadakan di Sekolah Menengah Kebangsaan Pekalang Berangan, dan jumlah keseluruhan jangkaan kita untuk hari ini adalah 1470 lah. Kita mengharapkan kehadiran 100% kepada anak-anak ini, dan dalam masa tempoh 3 minggu lagi mereka akan mendapat suntikan yang kedua. So far semua perjalanan baik, dan saya difahamkan juga keseluruhan perjalanan vaksinasi, program vaksinasi untuk anak-anak di seluruh negeri Terengganu sebagaimana yang dimaklumkan oleh pengarah Jabatan Pendidikan Negeri juga berjalan dengan lancar, dan kita berharap supaya kita dapat menyelesaikan vaksinasi kepada anak-anak di persekolahan. Okey. Kalau ada apa-apa nak tanya yang berkait ini yang sepadam pasal apa RMK 12, so Terengganu dibagi keutamaan lah 6 negeri tu kan. So macam mana lah fokus kerajaan negeri sebelum dapat bajet RMK, pasal bajet banyak yang negeri. Ya, sesi RMK 12 sebenarnya adalah sesi yang melibatkan dilibat urus kerajaan negeri secara bersama dengan kerajaan pusat. Dan itu perkara apa yang dicadangkan, dan itu adalah juga melalui proses perbincangan dengan kerajaan negeri, dan kerajaan negeri ucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan pusat kerana telah mendengar, menerima maklum balas daripada kami, dan kita ingin pastikan bahawa projek-projek yang telah dirangkakan untuk RMK ke-12 dapat dijalankan dengan cekap. Kerana apa yang menjadi masalah dalam RMK yang lepas-lepas adalah bilangan projek dan jumlah projek itu banyak, tetapi pelaksanaan tu tidak begitu lancar, menyebabkan ada yang lewat dan sebagainya. Jadi kita ingin pastikan penempuan kita RMK ke-12 dapat dijalankan dengan segera dan lancar. Antaranya Datuk Seri, kalau boleh terperinci sikit antara projek-projek pembangunan yang dikatakan kita antara 6 negeri yang tertinggal. Ialah boleh tengok dalam pembentangan itulah, tapi bagi saya setiap negeri ini tak sama keadaannya. Ada yang memerlukan penumpuan dari segi infra, ada yang infra dari segi jalan raya dan sebagainya, ada yang memerlukan infra kemudahan awam, ada yang memerlukan infra kemudahan kesihatan, pendidikan dan sebagainya. Jadi penumpuan yang berbeza-beza antara negeri-negeri. Jadi alhamdulillah Terengganu ni kita harapkan sebagaimana yang kita mahulah, walaupun memang dalam senarai kita banyak lagi. Tapi mana-mana tertinggal itu kita akan cuba approach melalui rolling plan pula. Rolling plan RMK ke-12. RMK ke-12 itu adalah merupakan projek-projek yang besar. Manakala projek-projek kecil untuk menggerakkan projek-projek yang lain ini dinamakan dalam bentuk rolling plan. Kita akan usahakan dalam bentuk rolling plan pula. Mana-mana yang tertinggal, mana-mana yang boleh diusahakan. Okey. Nak tanya pasal pertama, adakah akan berjalan seperti yang dirancang? InsyaAllah berjalan seperti yang dirancang. Bila tu? Saya pun tak ingat bila. Bulan 11. 7 November. Di Terengganu. Kalau tak silap saya tarikh tu lah 7 selama 2 hari 2 hari 6 hingga 7 November. Menyebabkan pemilihan tertinggi Asia ini. Seperti biasalah, kita 2 tahun sekali akan melalui proses pemilihan, dan PAS mengambil keputusan untuk tidak menangguhkan pemilihan, dan kita akan berjalan terus seperti biasa. Datuk Seri, tanya pasal tu PAS sebagai pendamai antara UMNO dengan Bersatu. Ialah ayat perkataan mendamaikan pihak yang berselisih pandangan itu satu ayat yang baik sebenarnya, jadi sangat positif, dan kita sangat optimis kita boleh mainkan peranan, kerana kita harus ingat apabila di kalangan orang Melayu Islam, bukan saja di Terengganu tapi di seluruh Malaysia boleh duduk bersama, berbincang untuk kepentingan bersama, saya rasa itu adalah keadaan yang sangat baik berbanding dengan puluhan tahun kita berada di meja yang berbeza-beza untuk menyelesaikan masalah. Yang penting sekarang ini ialah semua pihak haruslah duduk dan bincang bagaimana nak selesaikan masalah. Kerana rakyat sebenarnya
fed up sebenarnya bila ahli-ahli politik ini berpolitik sehingga masalah rakyat tak selesai. Jadi saya rasa perkara ini perlu diberi penumpuan. Orang politik kena duduk bersama bincang masalah rakyat. Ini yang penting. Dato' Sri, kalau tengok keadaan vaksinasi dah semakin meningkat kan di dalam, tidak ada jangkaan tak bila masuk ke fasa 4? Bila fasa 2 nak masuk fasa 3, 3 nak masuk 4 pula. Kita akan belum ada jangkaan lagi, tapi dalam tempoh yang terdekat ni lah insya-Allah. Besok insya-Allah akan ada mesyuarat di peringkat pusat mengenai jawatankuasa khas pandemik yang dikerusikan oleh Amat Awak Menteri, dan dari masa setiap kali mesyuarat kita akan melihat data-data di setiap negeri, sama ada satu-satu negeri itu boleh memasuki fasa berikutnya dalam pelan pemulihan negara. Sebagaimana saya sebutlah variabelnya, pemboleh ubahnya ialah seperti ICU, kadar vaksinasi dan kes kadar jangkitan COVID-19 positivity merujuk pada 100,000 penduduk. Jadi perkara ini diteliti, dan kalau tengok jangkaan itu insya-Allah dalam tempoh ini sekarang ini bulan 9, dalam tempoh sebulan lagi insya-Allah kita Terengganu boleh masuk fasa 4 lah, paling lewat. Betul Sri. Kita bersedia untuk fasa 4 tu. Ini antara perkara yang perlu kita sediakan mindset seluruh jentera kerajaan dan juga rakyat, bahawa sampai bila kita nak berada dalam pandemik, sampai masanya kita perlu beralih dari pandemik kepada endemik, iaitu untuk kita belajar hidup berhadapan dengan COVID-19. Sebab itulah pentingnya proses vaksinasi ini, supaya kita boleh meneruskan kehidupan seperti biasa. Kerana tidak gagalnya kita meneruskan kehidupan seperti biasa, ianya memberi kesan kepada ekonomi, dan bila beri kesan pada ekonomi, masalah lain pun timbul. Jadi sebab itu penting untuk Malaysia dan negeri kita ini, negeri Terengganu, untuk beralih daripada berada dalam kedudukan pandemik kepada endemik. Okey. Betul Sri, satu lagi. Ada cadangan daripada bekas PM supaya negeri-negeri melantik majlis itu sendiri itu. Macam mana Dato' Sri? Ini kita akan bincang, kita akan dapat maklumat lanjut, dan kita akan bincang dari segi langkah seterusnya boleh kita buat. Satu cadangan yang baiklah. Okey, terima kasih banyak.